Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak berlaku kiamat melainkan masa menjadi singkat. Was-sanatu syahri wasyahru kal jumu'ah wa takunal jumu'atu kal yaum wal yaumu kas sa'ah wa takunas sa'atu kadharmati bin nar. Cepatnya masa berlalu, kata Nabi, akan datang, akan dirasakan oleh umat manusia setahun seperti satu bulan. Sebulan dirasakan seperti satu minggu. Cepatnya masa berlalu, kata Nabi, akan dirasakan oleh umat manusia seminggu seperti satu hari, dan satu hari dirasakan macam satu jam. Was-sa'atu kadharmati bin nar. Kata baginda lagi, akan dirasakan oleh manusia satu jam itu hanya seperti satu percikan api sahaja. Bahasa mudah kita kata gak satu second lah tau. Hari ni tuan-tuan yang saya muliakan, sikit sebanyak kita rasa dah sikit sebanyak kan. Dulu dengan sekarang tetap dengan 24 jam, tak gitu? Tapi rasa kita ni dah pun berubah dah, kan? Contoh hari ni saja, sama ada kita atau sedar ataupun tidak, tengah bulan dah kita, bulan Ramadan ni. Berapa bulan dah hari ni Ramadan tuan-tuan? Oh, dah ingat dah berapa? 15 hari bulan dah. 14. Oh. Malam ni malam 15 dah. Kan? Bila sebutlah 15 ni tuan-tuan, tengah matang dah tu. Duduk betul-betul tengah. Kan? Bukan masalahnya berapa belas hari puasa tu. Tetapi kita nak beritahunya bila masuk hari 14, masuk nanti malam 15, kita mari muhasabah dalam diri kita ni, bagaimana amal ibadat kita nanti. Kerana Nabi sebut, masa dia akan makin cepat, makin cepat. Tu tak kira lagi kepada orang yang setiap harinya menghabiskan masanya dengan banyak tidur. Orang yang banyak tidur berasa cepat lagi tau. Kan? Lepas subuh tidur, kan? Kejut-kejut dekat lohor. Lepas lohor ngatuk matanya, ya Allah, tidur pula. Kejut-kejut dekat dengan asar. Lepas asar tak ada masa dah kita, pergi pasar tu lah, pergi sini. Kaki dekat-dekat dengan buka puasanya, kita pun sungguh kerapuan kita. Allah dia kata, mak dia sehari-sehari dia ni cepat sungguh dah. Mungkin benar sungguh hak Nabi kata tak lama dah kiamat. Apa pula? Tak berasa lapar langsung puasa ni. Zaman-zaman dulu bila mana puasa, Allahu Akbar, lembek loli kita kata puasanya. Tapi ni Allah secepatnya. Berasa ingat-ingat subuh tadi je. Ni mari garik pula. Nak lapar gua ni, moga tidur. Ni. Sepanjang hari dia tidur. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun kita dalam keadaan lapar, kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dengan dia mengharapkan balasan yang banyak daripada Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang lalu-lalu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ni tuan-tuan, saya nak baca sedikit kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal, namanya Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Hamba pun buat mari kitab ni, tebal sikit kitab ni. Nama kitab ni kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ni tebal sikit kitab ni dah. Kan? Jadi pagi-pagi ni kita buka kitab sekali. Dalam kitab ni muka surat 238 dibawa satu hadis riwayat daripada Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan ghurala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Apa sabda baginda? Manusia akan dihimpunkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tanpa hufatan, tanpa selipar, tanpa capa. Kita panggil apa? Berkaki ayam. Kan? Uratan, tanpa pakaian. Kita panggil bertelanjang lah. Kan? Ghurala, tanpa khitan. Tak jawi lagi. Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, manusia bangkit daripada kubur nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tanpa pakaian dan dalam keadaan tak bersunat. Qultu ya Rasulullah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, apa kata Aisyah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Apakah lelaki dan perempuan seluruhnya saling memandang antara satu sama lain? Kalau baginda kata masing-masing tak ada apa-apa di pakaian dia, dah tak malu ke ya Rasulullah? Kok mu tengok aku tengok mu. Kan? Laki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Leni pun tuan-tuan, kalau ada kain carik pun kita rasa malu. Tak gitu? Kalau ada tapung sikit sebanyak pada baju pun orang tengok kita rasa malu. Maka Aisyah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah nanti perasaannya bila mana dipandang orang kepada kita dan kita memandang kepada orang lain? Qala, apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, ya Allah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Aisyah, urusan yang akan dihadapi oleh manusia lebih besar dan lebih berat lagi daripada memandang antara setengahnya dengan setengah yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Hari kiamat nanti, wahai Aisyah, tak teringat rasa malu dah tuan-tuan. Hari ni mungkin kita rasa malu tau. Sebab urusan kitanya kadang-kadang tidaklah besar sangat pun ni. Hanya kadang-kadang turun daripada rumah nak pergi pasar Ramadan, tak gitu. Tetapi hari kiamat nanti, kumpul ramai-ramai situ nak pergi mana? Bukan nak pergi pasar Ramadan.
Bukan nak pergi jalan situ sini. Tetapi masing-masing tahu dah, bila mana berada di padang mahsyar, yang pertama tempat yang baru pada kita. Tak pernah mari lagi ni. Tiba-tiba hari tu berada ramai-ramai dalam keadaan tak ada pakaian masing-masing. Tengok kiri, tengok kanan ramainya orang. Kalau kenal mujurlah tau. Tapi kalau tak kenal antara satu sama lain, berasa macam mana? Rasa asing. Tetapi dalam masa yang sama kita akan terasa nanti akan dipanggil oleh malaikat nanti ni. Tujuan apa malaikat nak panggil kitanya? Nak beri kitab surat amalan masing-masing. Ya Allah ya Tuhanku, bagaimanalah cara dan bentuk malaikat nak suruh kitab amalan masing-masing ni? Bila mana tengok seorang demi seorang menerima surat amalan tu dengan berbagai-bagai keadaan. Kalau sekiranya tengok orang lain dalam keadaan terhormat, diserah oleh malaikat, mari terlintas dalam hati orang tu, termasuk kita dah. Bagaimana yang terlintas? Apakah aku begitu juga? Serah dengan penghormat. Ni Ahmad Kamal bin Abdullah Manasa ni. Oh saya lah. Kan? Kalau sekiranya serah dengan molek, alhamdulillah. Tapi bila mana tengok saya godong kita ni, hamba Allah ni atas dunia, aku tahu dia, aku kenal dia. Orang sejik sangat. Tapi guana muka duduk bawah, kaki belah atas ni apa? Orang ni pula warna nerak ni, jalan ngesok dengan perut saja ni. Padahal dia ni, dengar-dengar dulunya tiap-tiap tahun pergi Mekah sama dia ni. Dengar ceritanya dia ni, ya Allah kuat sangat bersedekah dengan berbagai-bagai keadaan yang mengerikan itu. Maka manusia yang tak sapa lagi kepada dia kitab surah amalan, tuan-tuan, sudah pasti akan rasa kecut hati. Kalau setara dia terima surah amalan sehebat itu dalam keadaan yang mengecutkan kita, menakutkan kita, bagaimana gara-gara aku kat gini nanti. Itu baru surah amalan. Tak buka lagi tu. Kita pun tahu bagaimana ibadat kita. Kita pun tahu bagaimana keadaan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tuan-tuan, menyebabkan urusan kita akan rasa takut kepada Allah. Itu yang disebut oleh baginda, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Hamalu ni kecil, wahai Aisyah. Yang besar lagi bagaimana dia nak berhadapan dengan malaikat. Yang kedua, semua kita tahu lepas surah amalan diserah masing-masing. Maka bila mana buka, lepas pada itunya nunggu lagi urusan seterusnya. Apa dia? Masing-masing akan dipanggil oleh malaikat untuk dihisab amalannya masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda menyebutkan, tuan-tuan, kalau sekiranya cara diberi kita amalan tu pun sebahagian daripada tanda kecil, orang ni akan diazab ataupun dianya akan dibawa mengiring masuk ke dalam syurga. Kalau sekiranya diberi dalam bentuk yang hormat, beri dengan beralo, tu tanda dah tu. Orang mulia dah tu. Atas dunia dulu hamba Allah ni nampak tak setara mana. Ya Allah, terhormatnya dia. Tapi kalau sekiranya diberi dalam keadaan baling sahaja, lempar sahaja, mari kok belakang pula, diserah dengan tangan kiri pula, dalam keadaan yang membimbang dan menakutkan kita. Tuan-tuan, nampak dah gambaran awal dia tu. Nak mari hisab nanti bagaimanalah. Tuan-tuan, hadirin hadirat, tengah bimbang-bimbang takut tengok dalam surah amalan tu, tuan-tuan, kemungkinan tak ada apa-apa yang membanggakan dia. Malaikat panggil nama kita seorang demi seorang. Tujuannya apa?
nak dihisap amalan kita. Banyak yang baik ataupun banyak yang buruk. Tuan-tuan, mari kita muhasabah. Start daripada akhir balik dulu sampai sekarang. Bagaimana amal-amal soleh kita. Kalau kita renung, duk nengung siang-siang hari, mungkin tak berasa sangat tau. Sebab itu para alim ulama' dia ambil masa malam-malam hari, terutamanya bulan Ramadan ini. Mungkin bangun sikit bulan puasa ni, pukul 2, pukul 3 bangun dah. Tujuannya apa? Nak muhasabah. Apa arti muhasabah? Artinya kita nak nengung, mengira-ngira bagaimana amalan kita. Mungkin kalau kita renung-renung zaman muda kita, setengah-setengah tu berat nanang orang Terengganu kata. Tahu? Semayang kita orang tua-tua kata tak berapa genak mana. Semayang 3 waktu tu kira banyak dah tu zaman muda tu. Tahu? Sebab dah balara banyak. Kan? Maka kalau sekiranya start daripada akhir balik balara banyak tu, dah start bila kita semayang yang jadi genak molek ni. Start bila kita semayang yang jadi sempurna molek 5 waktu. Itu baru kira 5 waktu tunaikan dia. Start saya molek-molek mayang sejak nikah lah. Bila nikahnya? Tulang nikah lewat sikit ustaz. Umur 27 baru nikah. Dah akhir balik bila? Oh, saya awal sikit akhir balik ustaz. 14 tahun genap akhir balik. 13 tahun start akhir balik sampailah umur 27 tahun. Berapa tahun? Cuba kira sekali. Berapa tahun? 15 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Kalau sekiranya dalam setahun 365 hari ikut Masihi, hijrah pula kurang lebih 360 hari. 360 hari kali pula 13 kali pula 5 waktu semayang. Berapa tu? Kalau sekiranya dalam sehari tu ada sehingga tak mau semayang ataupun 2. Paling banyak zaman muda ustaz saya semayang 3 waktu je. Orang yang banyak mihnya subuh lah. Dah berapa kali semayang? Ya Allah berasa dak lah seorang subuhnya. Lagi? Hak lekatnya garis isa je ustaz. Kan? Lagi? Allah tak apa ingat lah ustaz. Tak mau nawak lah. Tak apa dekat hak lain. Kita congok. Kurang lebih hak yang tak berapa lekat Zuhur dengan Asar. Hak lekat moleknya ialah garis isa sahaja. Artinya congok kita 3 waktu yang tak berapa lekat molek. Subuh, Zuhur, Asar dalam sehari. Yang lekat comel garis dengan Isyak. Itu kita kira baru semayang tu. Tak kira lagi sempurna ke tak sempurna. Kan? Ramai mana orang yang semayang tapi tidak sah. Kan? Kira muhasabah kita. Kan? Itu baru kira semayang tu. Ramai mana orang semayang tidak sah. Apa sebab? Sebab dia tidak cuci benar najis dia selepas daripada dia masuk bilik air. Ada setengah orang minta maaf deh. Dia pakai retak-retak gitu je ni. Kan? Pakai mudah gitu je pak daga dia tu tau. Lepas buang air tu. Dia buat retak gitu je. Kan? Lepas tu pergi semayang. Kan? Sah tak semayang dia tu? Tak sah. Sebab dalam keadaan dia tidak suci molek najis dia tu. Kan? Dia kena bersih. Yang kedua, kadang-kadang ambil semayang pula tidak sah.
Kadang-kadang dia bimbang baju dia basah. Oh, dia sising baju lengang dia tu sampai situ je. Tak ambil air semayang. Antara kena dok kena saja. Kalau banyak kan kayak gini kan dok comel pun dok lipat molek kan keduk uduh ni nak pergi mesyuarat pula kayak gini. Dia akan nantinya ambil air semayang gigi-gigi pada dia, gigi-gigi. Tetapi pada Allah Ta'ala dia tak kira. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Samalah juga keadaannya apabila membasuh muka. Ramai orang kita yang kadang-kadang tak sah basuh muka. Apa sebab? Nampaknya belah depan saja jadi basuh. Bawah-bawah ni tak kena pun. Cuping-cuping kanan dan kiri tak berapa kena pun. Sah tak semayang dia? Tak sah semayang dia. Dah kalau air semayang tak sah, semayang tidak sah, dia jawablah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Tu kadar kita orang awam tu nak semayang berjemaah tu tuan-tuan. Kalau semayang seorang-seorang diri, maka Nabi kata hanya dapat satu saja pahala. Kalau semayang seorang diri, kalau semayang ni. Tapi kalau sekiranya semayang berjemaah, mudah-mudahan banyak fadilat dia, boleh tampung sikit sebanyak kekurangan. Itu pun kadang-kadang orang ada semayang, kadang-kadang tengah semayang dia batal pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ramai mana orang semayang bergaru-garu kiri kanan. Allahu akbar, nyakit gatal ke mana tak tahu ni. Bila semayang Allahu akbar, rakaat pertama molek lagi. Bila masuk rakaat kedua, mula start garu dah. Kan? Kiri kanan. Kan? Ada orang kadang-kadang dia salah faham tau. Bila mana dia kata kalau anggota kecil gerak 100 kali pun tak apa. Lalu dia gerak gini. Kan ni? Sejari ni. Gini. Sah tak? Mayang dia. Tak sah. Salah faham tu. Sebab tu kita belajar tu biar terperinci sungguh. Yang ulama kata tidak sah hanya kerana pergerakan anggota kecil ni dia tak gerak tau. Dia paku sini jatuhnya dia gini. Ni. Orang ni saja gerak. Tapi kalau gerak gini ni bukan saja jari telunjuk kita gerak. Ni habis ni gerak ni. Sampai ke bawah ni. Ya ke ustaz? Kalau gitu salah faham lah. Lama mana salah faham? 40 tahun saya buat gitu seumur. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya 40 tahun kalau sekiranya tengah semayang kita menggaru-garu begitu, semayang kita tidak sah pada waktu menggaru itu. Tu tak kira orang semayang tengah kocok, belah semayang tubuh dia kocok, ada? Tai baca bismillahirrahmanirrahim, gerak sama. Tai tak baca tak gerak. Tai baca bismillah, mula start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak masuk makhraj tu siapa dengan baru-baru tu. Manirrahim. Batal tahu semayang tahu. Nampak kita nampak gurau saja. Ada orang kadang-kadang bila mana semayang, bila mana sujud, kaki dia tidak menyentuh lantai. Tak sah semayang dia. Parah ustaz pagi ni beri sedak sah saja. Dah nak khabar tak sah. Hak sah minggu depan pula. Bagi ni kita bagian berat saja sebab kita nak masuk 15 dah ni. Hak Nabi sebut ya Aisyah tak rasa malu lagi. Ni kita nak ni. Apa sebab urusan selepas daripada itu lebih berat lagi wahai Aisyah. Bagaimana nak rasa malu? Itu kita muhasabah nak dihisab oleh Allah amalan kita baru bab semayang. Bagaimana puasa kita? Allahu akbar, kan? Bagaimana amal soleh kita? Ada orang kadang-kadang puasa alhamdulillah rajinnya lah, kan? Tetapi dalam masa puasa pula berakhirnya ngupak keji pada orang. Tak ada apa.
Orang kampung kata balik awal. Balik awal. Mudah-mudahan boleh lah ikan-ikan haluh tu. Nak kata tak boleh langsung ikan tak tahulah ni. Tetapi orang-orang alim kata dulu, ya Allah, kuru habis puasa dia. Kenapa kuru habis pahala puasa dia? Sebab dosa mengumpat tu adalah macam makan daging orang yang mentah. Satu kali Nabi SAW melihat ada seorang perempuan yang mutah, kan? Bila mutah tu tuan-tuan, keluar macam daging hak baru dia makan, kan? 3-4 tokah. Nabi lalu dia mutah. Bila mana Nabi ada, lalu ditanya selalu pada Rasulullah, tanya doktor lah, tau. Ya Rasulullah, guana ni nyakit apa saya ni ya Rasulullah, tak pernah lagi berlaku gini ni. Bila mana mutah keluar daging-daging orang ni bertokar-tokar macam baru kena kerak sepotong ni ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidakkah kamu mendengar firman Allah dalam surah Hujurat? Yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Ayakulu lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Maknanya mu makan mayat sikit sebanyak, kamu telah hidup-hidup dalam perut kamu. Sukakah kamu? Nabi kata, tidakkah pernah awak dengar firman Allah Ta'ala ini? Ya Rasulullah, saya pernah dengar. Hari ni ada ngupak ke tak? Gitulah kita kata tau. Ada ngupak ke tak? Tipusnya bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Tuan-tuan, zaman Nabi ditunjukkan sebab Nabi ada pada waktu itu. Gambar orang-orang yang mengumpat itu macam dia kerak daging saudaranya yang mati, ditelang sepotong. La ilaha illallah. Kita pun renung tuan-tuan. Kita lah kalau boleh scan tubuh badan kita ni, berapa potong daging orang yang masuk dalam tubuh kita, dalam perut kita ni tuan-tuan. Dosa besar ngumpat ni tuan-tuan. Puasa rajin. Baca Quran, alhamdulillah ustaz, dah khatam dah Quran bulan ni. Sedekah, alhamdulillah. Ngumpat, boleh tahan juga. Kan? Belang-belang ngaji Quran tu berhenti. Mana gang kita tak mari hari ni? Tak tahu, dah kecetang dia tu. Ilaha illallah. Baru dalam majlis tu, baru sudah baca Quran, giliran orang lain baca tu, mungkin ngupak dah ke kawan tu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi bukan sejak ni hamba cerita ni, hamba cerita saja. Cerita saja tau. Jangan kata Ustaz Kamal kuat nyindir-nyindirnya. Tak nyindir, demi Allah saya tidak menyindir. Tetapi cerita yang saya bawa ni kadang-kadang benda tu biasa saja, mudah berlaku. Kan? Belang-belang kita ngaji Quran. Lepas sudah tu kita kata dah, kita ni dah padang gini dah 4 orang 5 orang ni. Tahun lepas kita juga dah pengusi pergi mana? Ada orang coket. Tok Imam pergi mana? Darat pengusi tu. Cakap saja je. Ubuh hekong lah apa tadi. Tak mari pun. Astagfirullah. Ambil tahu. Ngupak dah tu. Ngupak ke dah? Ngupak. Dah tak Imam? Tak Imam darat ni. Tak dia mari tugas, mari. Tak gelegang dia, tak mari pun. Pulau. Ya. Lepas tu ada orang yang nampak aling sikit, jadi-jadi ngupak tau. Dia kata, jadi-jadi ngupak, kita ngaji lah pula Quran tau. Dia pun tahu dia ngupak. Ya Allah ya Rahim. Baru nak hisap amalan tu.
Tak masuk lagi mizan, tak masuk lagi naik atas tiang siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahim. Lalu dalam hadis yang lain, Imam Qurtubi bawa pula hadis riwayat daripada Imam Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna hufatan uratan ghurala faqalat imra'atun ayabsuru ba'duna aw yara ba'duna aurata akhihi qala ya fulanah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Qala hadisun hasanun sahih. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, manusia ni akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tanpa pakaian dan tak bersunat. Lalu ada seorang perempuan bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setengah kita akan melihat kepada aurat orang lain dan begitulah orang lain melihat kepada aurat setengah kita? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya fulanah, wahai perempuan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari kiamat nanti setiap orang dengan urusan yang akan disibukkannya nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita ada masa, cuba tengok surah Abasa wa Tawalla. Surah Abasa wa Tawalla tu tak banyak pun, ada 42 ayat sahaja. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran surah Abasa ni berhubung dengan setiap orang akan sibuk dengan urusannya hari kiamat nanti. Mari kita tengok sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Abasa ayat 33, saya ambil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Apa kurang lebih maksudnya? Apabila datang titiupan sangkakala yang kedua, kita hari kiamat kan ada dua kan? Tiupan yang pertama, tiupan hari kiamat kehancuran. Tiupan yang kedua, tiupan bangkit semula. Kan? Nak kumpul di satu tempat kita panggil padang mahsyar. Jadi wak ni apabila ditiup tiupan sangkakala yang kedua, bangkit belaka manusia daripada kubur masing-masing dalam keadaan hak Nabi sebut tadi, dalam keadaan berkaki ayam, tak ada pakaian, tak bersunat pula masing-masing macamlah dilahirkan dahulu, begitulah. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu seseorang akan larikan dirinya daripada adik-beradik dia. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ummihi wa abi, melarikan diri daripada mak dia dan ayah dia. Apa sebab? Bimbang kok sakok banyak kan? Tu nak lari tu.
Kalau dekat dengan adik-beradik, mak ayah kaki kan, nanti orang-orang ni akan tutup berbagai-bagai nantinya. Wa sahibatihi wa bani, jauh daripada isteri dia dan juga anak-anak dia. Awak ni yang banyak dosa dengan kepada kita ni. Tahu? Jadi lari lalu senang jauh-jauh ni. Likulli minhum yawma idzin sya'nun yughni, kerana setiap orang pada hari padang mahsyar itu ada urusan yang memang dia sibuk sungguh. Apa yang sibuknya macam saya sebutkan awal tadi. Kayak nak terima surah amalan, kayak nak dihisab, kayak nak dimizan, kayak nak naik atas tiang siratal mustaqim. Wujuhun yawma idzin musfirah. Allah Ta'ala menyebutkan di hari kiamat nanti pada mahsyar tu ada orang yang mukanya berseri-seri, senyum saja. Sebab nampak dah gambarannya, beri surah amalan dalam bentuk yang baik dan terhormat. Sejak konak dhahikatum mustabshirah, oh senyum kemewek dia, tertawa dia, suka hati dia. Tetapi Allah Ta'ala sebut apa dia? Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Hari itu ada juga orang yang muka dia masang cuka. Apa sebab? Takutnya dia, resahnya dia, menyesalnya dia di hari dunia masa dia hidup dahulu. Tarhaquha qatarah, ada sebahagiannya muka dia jadi gelap gelita. Apa sebab? Tidak ada nur langsung pada wajahnya, dalam keadaan terlalu takut kepada apa yang akan dihadapinya. Ulaika humul kafaratul fajarah, itulah gambarannya. Allah Ta'ala menyatakan gambaran orang yang kufur lagi derhaka kepada Allah. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan, bila datang bulan Ramadan ini kita kena pulung sungguh-sungguh. Saya sebut mukaddimah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya siapa saja akan menghadapi hak ni. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang jadikan Quran ini sebagai panduan petunjuk dalam hidup dia, antara sifat orang yang bertakwa siapa dia? Allah Ta'ala sebut orang yang beriman kepada perkara gaib. Salah satu daripada perkara gaib ialah adanya hidup selepas daripada mati. Kita panggil adanya alam akhirat. Ada, pasti ada alam mahsyar, pasti ada hisab amalan, pasti ada mizan amalan, pasti ada titiang siratal mustaqim yang masing-masing tuan-tuan akan naik belaka. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau begitu keadaannya, siapakah orang yang selamat daripada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Terutamanya siapa yang selamat apabila nak berjalan atas titiang siratal mustaqim. Siapa yang tidak akan jatuh kat bawah, sebab titiang siratal mustaqim ni tuan-tuan, jatuh saja neraka. Orang yang akan masuk dalam syurga, dia boleh naik atas titiang siratal mustaqim daripada awal sampai akhir. Kita pun muhasabah amalan kita. Ya Allah, bagaimana nak selamat atas titiang siratal mustaqim ni tuan-tuan? Semayang tarawih pun tak berapa rajin ni. Mari situ.
Bagaimana nak selamat atas tiang siratal mustaqim ni? Quran pun bulan ni tak start lagi baca ni. Bagaimana nak selamat atas tiang siratal mustaqim? Anak kita tak cara pun nafkah-nafkah dia. Pandai buat saja. Minta maaf deh. Bagaimana kita nak selamat atas tiang siratal mustaqim? Zakat harta tak bayar pun. Padahal pitih kita, harta kita berkepuk-kepuk, orang tua kata. Dalam bank mana tak ada, sikit sebanyak ada. Hak ni 4,000, hak ni 10,000, hak ni 400 riyal, hak ni 200 riyal, hak ni 4,000, hak ni 50,000. Tanah pula berapa keping pula, rumah sewa banyak mana pula, rumah kedai banyak mana pula, rumah sewa banyak mana pula. Tapi tak nak bayar zakat harta, culah macam-macam. Ustaz, dah kalau sekiranya kita tak pegang, Ustaz kena wajib zakat ke dah? Nak pegang ke mana? Rumah. Dah harta kita, kira harta kita. Tapi Ustaz, saya kira nak bagi dah ke anak-anak saya. Dia kona macam-macam. Dah Ustaz, sebenarnya kita pakai yang ni, kita kata ni, Allah SWT apa? Barang-barang kemah ni wajib zakat ke dah Ustaz ni? Para ulama khilaf. Tapi kalau harta kita dibaju pada pakaian kita kata barang kemah tau. Kalau sekiranya gelar daripada lengan sampai siku, wajib dah. Buka lengan tu daripada lengan sampai siku penuh sekali. Wajib dah tu. Orang panggil berdoa dah tu. Tahu. Kita tengok dalam TV apa cerita apa? Allah, cerita apa yang apa? Mami apa? Apa dia? Anak mami. Kau yang tanya cakap tu. Kan. Contoh dah tu. Contoh kalau sekiranya setara tu wajib lah. Sorak-sorak tu ni besar jari hamba. Kan? Tuan-tuan, tak kira zakat culahnya. Ya Allah, bagaimana nak selamat apabila jalan atas tiang siratal mustaqim? Persoalannya tuan-tuan, siapakah orang yang selamat sampai ke dalam syurga daripada umat Nabi Muhammad? Siapa? Minggu depan kita jawab pula dah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.